Jenazah anggota tentera Sarjan Rozali Abdul Rani yang terlibat kemalangan di kilometer 75 Lebuh Raya Utara Selatan di Gurun Kedah selamat dikebumikan 8 pagi tadi. Jenazah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Gong Bayur Besut mengikut istiadat pengebumian Angkatan Tentera. Istiadat pengebumian diketuai Pegawai Waran 2 Hazrul Suhaimi selaku ketua pengusung bersama 8 anggota lain-lain pangkat dari Batalion Ketiga Regimen Sempadan Kem Pengkalan Hulu Perak. Turut hadir Pegawai Memerintah Batalion Ketiga Regimen Sempadan Kem Pengkalan Hulu Perak, Lieutenant Colonel Saiful Azril Zahimi. Allahyarham meninggalkan isteri Tuan Nur Hazliza Tuan Muhammad Nur dan anak tunggal mereka Muhammad Nabil Razali 13 tahun. Suasana pilu menyelubungi ahli keluarga termasuk ibu Allahyarham Nik Zabedah Muhammad 62 tahun serta lebih 200 sanak saudara. Anak Allahyarham Muhammad Nabil berkata beliau tidak menyangka pertemuan Khamis lalu adalah terakhir buat dirinya. Tak pesan, dia naik hijau, ayah naik hijau. Lepas tu, dia hantar kami pergi sekolah. Masa tu sempat lagi yang salam dengan ayah. Lepas tu, dia pergi hantar truk askar kan. Masa tu baru tahu. Dalam pada itu, keluarga Diraja Kedah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga anggota tentera yang maut dalam kemalangan berkenaan. Kedah Royal Family dalam kenyataan maklumkan, keluarga Diraja Kedah turut mendoakan agar roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.45 pagi semalam, 3 anggota tentera, Sarjan Rozali Abdul Rani, Korporal Muhammad Asri Idris dan Lance Korporal Muhammad Hafiz Haris maut selepas dirempuh sebuah lori. Kejadian berlaku ketika ketiga-tiga anggota daripada pasukan 3 Regimen Sempadan yang berpangkalan di Kem Pengkalan Hulu Perak sedang dalam perjalanan ke Markas Brigade 30, Kem Bukit Chowder Kangar Perlis untuk mengambil anggota yang menjalani eksersis Satria Gagah. Perkembangan teknologi melalui media sosial boleh dimanfaatkan untuk mengeratkan perpaduan kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Azman Muhammad Yusof berkata, platform itu mampu mengekalkan ikatan silaturahim sekaligus berpotensi mengukuhkan lagi hubungan pelbagai kaum. Teknologi juga boleh merapatkan kita antara satu sama lain, tapi dengan syarat kita menggunakan cara yang baiklah. Bukan untuk kita menggunakan teknologi untuk menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Karnival Tahun Baru Cina di Arau Perlis. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamlulal berkenan merasmikan Karnival Tahun Baru Cina yang bermula semalam sehingga esok. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS menyalurkan sumbangan bantuan persekolahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri sebanyak RM8.92 juta. Lebih 12,000 pelajar seluruh Perlis mendapat manfaat. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan sumbangan bertujuan membantu anak-anak asnaf. Pelajar menerima bantuan RM700 setiap seorang meliputi RM300 untuk pakaian sekolah dan alat tulis serta wang saku. Setiap sekolah akan melantik guru murabi khusus yang ditugaskan untuk menjaga kebajikan pelajar kurang bernasib baik. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan 28 penduduk terjejas banjir Kampung Ulu Sungai Raup pagi tadi. Semua penduduk daripada 12 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Ulu Sungai. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Raup dalam kenyataannya memaklumkan hujan lebat berterusan malam tadi di daerah itu menyebabkan paras air sungai berdekatan penempatan tersebut melimpah. Angkatan Pertahanan Awam segera membuat pemantauan berhubung kejadian tersebut. Lelaki warga Myanmar ditahan Jabatan Imigresen Terengganu kerana memiliki kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu. Ditahan dalam op kutip dan op belanja di Bandar Jertih Besut semalam. Pengarah JIM Terengganu Azhar Abdul Hamid berkata lelaki itu merupakan seorang daripada keseluruhan 25 pendatang asing tanpa izin yang ditahan. Lelaki berusia lingkungan 20-an itu bergerak bebas tanpa rasa takut kerana menyangka jika memiliki kad palsu itu tidak akan dikesan pihak berkuasa. Okey, yang tu siasatan kita
Tadi setelah kita siasat, dia kata dia buat kad tu dengan harga 150 daripada seorang rakan di Johor Bahru. Jadi kita akan trace ke macam mana tuan? Yang tu memang kita ambil lah, memang confirm kata salah. Sebab tuan balian tu lelaki, kad tu bila kita scan memang owner asal adalah perempuan. So totally memang salah lah yang tu. 154 warga asing diperiksa dalam operasi terbabit. Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia SBM Cawangan Kelantan bakal menganjurkan jualan amal bertujuan mengumpul dana untuk pembinaan bangunan pejabatnya. Pengurusinya Azmi Abdul Manaf kata sehingga kini dana terkumpul hanya RM100,000 berbanding kos keseluruhan RM800,000. Pembinaan bangunan baru itu akan dibuat di Tangok, Bacok di atas tanah pemberian kerajaan negeri beberapa tahun lalu. Bangunan pejabat itu akan memudahkan ahli SBM di Kelantan mengadakan pelbagai aktiviti bagi menjana ekonomi ahli. Kita dapat bangunan sendiri, jadi banyak faedah situ lah. Ahli-ahli kita boleh berkumpul, jadi duit pun jimat. Ahli kita Senin nak buat segala aktiviti, kita tidak keluar banyak belanja lah. SBM Cawangan Kelantan kini beroperasi dengan menyewa premis kediaman di Kampung Padang Mokan, Peringat pada kadar sewa RM850 sebulan. Orang ramai boleh mengulurkan sumbangan menerusi info tertera.